Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan rahsia Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad yang kita tunggu-tunggu dan memang panas seperti pisang yang panas. Apabila ditulis dalam sabudin.com mengatakan Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol hanya untuk jaga harta mereka. Ini kata Anwar Ibrahim. Wah, apabila Anwar Ibrahim yang mengatakan, maka ini adalah satu perkara yang amat serius. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa kerjasama antara Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad sudah dijangkakan untuk menjaga kepentingan masing-masing termasuk harta mereka. Perdana Menteri berkata ia berbeza dengan kerajaan perpaduan pimpinannya yang berusaha dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Itu bukan perkara baru. Kita tahu kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara dan harta mereka. Kita bertanggung jawab untuk selamatkan negara dan rakyat, katanya kepada media selepas merasmikan persidangan kesejahteraan sosial antarabangsa. Beliau mengulas pertemuan dua bekas Perdana Menteri itu 2 hari lalu, 3 tahun selepas kedudukannya bersengketa dengan langkah Sheraton yang menjatuhkan Mahathir dari kedudukannya. Mahathir dan Muhyiddin bersetuju untuk saling mengukuhkan perpaduan orang Melayu serta meningkatkan sokongan kepada Perikatan Nasional pada PRN 12 Ogos depan. Sementara itu, Anwar berkata beliau menyambut baik komitmen Presiden MCA Wee Ka Siong dan Presiden MIC Sa Venesgoran untuk kekal setia mempertahankan kerajaan perpaduan walaupun parti mereka tidak bertanding pada PRN. Kedua-duanya ada menghubungi saya dan mengatakan peringkat ini mereka tidak akan menyertai Perikatan Nasional dan beri sokongan. Saya fikir ini dalam ruang kuasa BN Barisan Nasional, kata mereka. Tetapi saya ucap tahniah di atas kesetiaan. Terima kasih atas kesetiaan mereka membantu dan masih mempertahankan kerajaan perpaduan, katanya. Semalam MCA dan MSC mengumumkan tidak akan bertanding PRN di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan untuk proses pengukuhan parti. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang paling menarik yang pernah saya bacakan. Apabila Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol hanya untuk jaga harta mereka masing-masing. Ikuti terus ulasan Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan rahsia Tun Mahathir Mohamad selepas 23 tahun jadi Perdana Menteri. Ikuti terus ulasan ini kerana ianya diyakini pasti akan menarik perhatian anda share kepada semua orang. Selama 23 tahun jadi Perdana Menteri, Mahathir sendiri tak pernah pertikai status berbilang bangsa Malaysia. Kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir yang mendakwa mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berasas dari segi undang-undang, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ramkal Pal Singh. Timbalan Menteri yang bertanggungjawab terhadap undang-undang dan reformasi institusi itu berkata, Dr. Mahathir yang menjadi Perdana Menteri selama 23 tahun tidak pernah mempertikaikan status Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa dan kaum dalam tempoh tersebut, malah telah mengiktiraf perkara berkenaan. Tambahan pula, sebagai seorang bekas menteri selama lebih 2 dekad, sudah tentunya Dr. Mahathir Mohamad telah mempunyai akses kepada nasihat guaman melalui peguam negara dan oleh yang demikian sedar akan kedudukan undang-undang berkenaan perkara ini. Sebagai seorang negarawan yang berpengalaman, Dr. Mahathir sepatutnya sedar akan betapa pentingnya frasa unity in diversity should be our strength and not be our shame. Perpaduan dalam kepelbagaian harus menjadi kekuatan kita dan bukan keaiban kita. Di Malaysia, seperti mana dinyatakan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Zainul Ali di dalam kes Indira Gandhi dan mengambil iktibar daripada frasa tersebut, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mengenai dakwaan Dr. Mahathir terhadap
desakan Malaysia tidak lagi dikenali sebagai negara Islam, Ramkalpal berkata kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama rasmi persekutuan tidak pernah dipertikaikan seperti yang termaktub di dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Malah katanya, Mahkamah Persekutuan dalam kes Dennis Tanapal lawan Lembaga Pencegahan Jenayah dan ORS pada tahun 2022 telah menyatakan bahawa Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung agama merupakan sebahagian daripada struktur asas perlembagaan persekutuan yang tidak boleh dipindah oleh perlembagaan atau dipindah oleh parlimen melalui undian perlembagaan persekutuan. Beliau berkata sebarang pindahan sedemikian yang mempunyai kesan mengubah struktur asas perlembagaan negara adalah tidak berperlembagaan. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan turut memperuntukkan bahawa agama selain agama Islam juga boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ini bermakna kewujudan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan membuktikan bahawa Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang terdiri daripada berbagai kaum, budaya dan agama, katanya. Selain itu, Ramkalpal berkata Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan melarang sebarang diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina, dan Perkara 11 memberikan seorang untuk hak menganut dan mengamalkan agamanya. Kesemua peruntukan perlembagaan di atas setelah dibaca bersama mencerminkan pengiktirafan bahawa Malaysia merupakan satu negara yang berbilang kaum, budaya dan agama, kata beliau lagi. Dipetik dari sumber bernama 5 Julai 2023. Saudara-saudara sekalian, menjadi pertanyaan besar kepada kita semua ialah kenapa Mahathir selama 22 tahun jadi Perdana Menteri, Mahathir sendiri tak pernah pertikai status berbilang bangsa Malaysia. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan pada petang ini pastinya menarik kerana ianya membabitkan Mahathir Mohamad, Perikatan Nasional dan Muhyiddin Yassin. Benarkah seperti yang didakwa ini, Tun Mahathir sengaja mahu Perikatan Nasional kalah dalam PRN? Saudara-saudara, ini satu pendedahan yang memang sangat luar biasa. Memang membuatkan kita terkejut dan tertanya-tanya. Sejauh mana keikhlasan Mahathir Mohamad membantu Perikatan Nasional, membantu Muhyiddin Yassin? Kerana jika benar Mahathir sengaja mahu Perikatan Nasional kalah PRN, apakah sebenarnya sebab dan sebenarnya apakah tujuan Mahathir bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin? Ikuti terus ulasan pada petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Beberapa tulisan Tun Mahathir Mohamad kebelakangan ini, jika diteliti dengan jelas, membawa maksud mengajak orang Melayu memusuhi orang bukan Melayu, selain melakukan serangan kepada DAP yang disokong oleh 90% pengundi bukan Melayu dengan dakwaan mahu menguasai negara ini. Kalau diperhatikan pula tulisan yang menggambarkan pendirian terbarunya sejak hilang deposit dan sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sekarang ini, ini begitu jauh berbeza dengan pendirian ketika beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan kemudian ketika menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan lagi melalui sokongan Pakatan Harapan pada 2018-2020 yang lalu. Sebagaimana poket yang berubah boleh menjadikan manusia berubah, hilang kuasa, hilang deposit dan sakit hati kepada musuh yang kini menjadi Perdana Menteri, rupa-rupanya turut mengubah hampir sebahagian besar pendirian Tun Mahathir adalah dahulu dan sekarang. Antara dahulu dan sekarang, jika dulu beliau benar-benar dilihat sebagai pemimpin berjiwa Malaysia dengan tiada masalah langsung terhadap kemajemukan kaum di negara ini sambil sering mengajak perpaduan antara kaum, kini semuanya sudah berubah. Pernah menerima sokongan DAP untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua,
kemudian tanpa segan memuji DAP lebih baik daripada MCA kerana bermesyuarat dalam bahasa Melayu serta menyanyikan lagu kebangsaan. Kini tuduhan beliau ialah DAP dan kaum pendatang kononnya mahu menguasai negara ini, ingin Malaysia menjadi negara berbagai kaum dan agama rasmi Islam diganti dengan negara sekular, negara yang tidak ada agama rasmi. Orang Melayu yang tertutup dan terhad pergaulannya barangkali akan mudah terpengaruh serta seronok dengan tulisan Tun Mahathir yang seiring dengan perjuangan proklamasi orang Melayu yang kini dilaung-laungkannya. Itu. Tetapi orang Melayu yang terbuka, malah anak-anaknya sendiri yang menjalin perniagaan dengan orang bukan Melayu untuk menjadi kaya, boleh jadi secara diam-diam turut ragu-ragu dengan keikhlasan beliau. Soalan mudah, paling mudah ialah kenapa hanya baru sekarang beliau ternampak cukup prihatin tentang nasib dan juga kedudukan orang Melayu di negara ini. Ketika berkuasa selama 22 tahun dan campur lagi 22 bulan, kenapa tidak berbuat sesuatu yang konkret mengenai nasib orang Melayu melalui kuasa sebagai Perdana Menteri yang ada dalam tangannya? Kenapa ketika berkuasa asik-asik melabel sebagai malas, Melayu sebagai malas dan seumpamanya? Di sebalik menjadikan DAP sebagai sasarannya dan menunjukkan kecenderungan bermusuh dengan bukan Melayu, Tun Mahathir dalam waktu yang sama mengumumkan keinginan untuk bekerjasama dan membantu Perikatan Nasional dalam PRN 6 negeri yang akan datang ini. Setelah mengumumkan kesediaan bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin dan ia kemudian disambut positif oleh pengerusi Perikatan Nasional itu, Tun Mahathir baru-baru ini berkata kedua-dua mereka akan bertemu selepas Aidiladha nanti. Dalam hal ini ada kemungkinan minggu ini atau minggu depan mereka akan bertemu. PN dalam PRN akan datang ini, selain ingin mengekalkan penguasaan di Kelantan, Terengganu dan Kedah, juga bercita-cita besar untuk menawan Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Bermusuh dengan bukan Melayu mungkin tidak menjejaskan peluang PN di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Tetapi bagaimana dengan Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan yang banyak dapat kerusi-kerusi campuran? Bagaimana pengundi bukan Melayu mahu menyokong Perikatan Nasional yang disokong oleh Tun Mahathir yang jelas bermusuh dengan mereka? Tidakkah dengan Perikatan Nasional menerima sokongan daripada Tun Mahathir akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih menjauhi gabungan tersebut? Tidakkah juga serangan dan api permusuhan yang dimarakkan oleh Tun Mahathir akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih kuat mendakap DAP dan tidak sama sekali menyokong gerakan satu-satunya komponen dalam Perikatan Nasional untuk segmen pengundi bukan Melayu? Ataukah Tun Mahathir memang sengaja bersikap lebih resis dan bermusuh dengan bukan Melayu sambil menyokong Perikatan Nasional kerana tidak mahu Perikatan Nasional menang di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, disebabkan masih ada dendam tersemat dalam hati kecilnya terhadap Muhyiddin yang pernah menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri melalui langkah Sheraton dan kemudian memecatnya daripada Bersatu sebelum ini. Apa pendapat anda? Adakah Tun Mahathir memang sengaja bersikap lebih resis dan bermusuh dengan bukan Melayu sambil menyokong Perikatan Nasional kerana tidak mahu Perikatan Nasional menang di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, disebabkan ada dendam tersemat dalam hatinya terhadap Muhyiddin yang pernah menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri melalui langkah Sheraton dan kemudian memecatnya daripada Bersatu selama ini? Sila tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 3 tahun, langkah Sheraton, Dr. Mahathir, Muhyiddin bertemu bincang isu Melayu. Ada netizen tulis pula dalam ruangan komen, selepas 3 tahun,
tuduh menuduh, tembak menembak, ludah meludah, hina menghina karena beberapa isu dan perkara pokok. Akhirnya Muhyiddin dan Dr. Mahathir berjumpa akhirnya, kata mereka. Tak tahu mereka sudah bermaaf-maafan ke tidak, itu kita tak pasti. Tapi yang pastinya Mahathir pernah menggelar Muhyiddin sebagai pengkhianat. Muhyiddin juga pernah memecat Mahathir Mohamad, sehingga berlaku perseteruan besar antara mereka. Tapi lepas 3 tahun, ini pula yang terjadi. Apa pendapat kamu sekalian? Berkata pepatah orang, meludah ke langit, kena muka dua-dua sendiri. Khairuddin Abu Hasan berkata, pertemuan hampir 2 jam itu membabitkan manifestasi penyatuan Melayu yang diusahakan Mahathir, yang mendapat sambutan dari pelbagai pihak walaupun berlainan ideologi. Saya tak pasti sejauh mana kehadiran Mahathir dalam Perikatan Nasional membawa kemenangan atau membawa pengaruh besar untuk menjadikan mereka menang. Tapi pada pendapat saya, kehadiran Mahathir dalam Perikatan Nasional sebenarnya pada pendapat saya adalah liability dan juga masalah besar kepada Perikatan Nasional. Pertama, dakwaan Mahathir baru-baru ini berkaitan dengan pembentukan negara bangsa di Malaysia membawa kepada satu liability kepada Perikatan Nasional. Apa yang disebut oleh Mahathir baru-baru ini, kenyataan-kenyataan Mahathir berkaitan dengan bangsa di Malaysia baru-baru ini, dilihat boleh menjarakan, boleh membuatkan para pengundi yang bukan Melayu Islam menjarakkan diri daripada Perikatan Nasional, lebih tak mengundi Perikatan Nasional. Oleh sebab itulah saya fikir kehadiran Mahathir tidak akan membawa kemenangan besar, tidak akan membawa lebih banyak perubahan menang kepada Perikatan Nasional, bahkan ia mungkin akan jadi lebih liability kepada Perikatan Nasional. Apa pendapat kamu semua? Selepas 3 tahun bersengketa angkara langkah Ratun, dua bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir dan Muhyiddin bertemu malam tadi untuk membincangkan kerjasama menerusi proklamasi orang Melayu. Pengurus sekretariatnya, Khairuddin Abu Hasan berkata, pertemuan hampir 2 jam itu membuktikan manifestasi penyatuan Melayu. Diusahakan Mahathir mendapat sambutan dari berbagai pihak walaupun berlainan ideologi. Yang menjadi persoalan ialah mungkin mereka hanya dapat sokongan daripada pemimpin. Tapi akar umbi belum tentu lagi. Bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan netizen? Adakah netizen menyokong pertemuan Muhyiddin dan Mahathir ini? Adakah penyokong Perikatan Nasional benar-benar suka dengan tindakan Muhyiddin bekerja sama dengan Mahathir? Tentulah ada pro dan kontranya. Ada orang kata kepada saya, tindakan Muhyiddin bekerja sama dengan Mahathir yang ramai menggelar sebagai sakatua menyebabkan mungkin lebih ramai orang akan meninggalkan Perikatan Nasional selepas ini. Bagus-bagus tiada masalah, mencari masalah kata mereka. Bagus-bagus tiada masalah dengan Mahathir, tiba-tiba pula bekerjasama dengan Mahathir kata mereka. Gerakan proklamasi orang Melayu secara non-partisan membuka pintu secara luas-luasnya kepada mana individu Melayu yang bersemangat untuk bersatu padu tanpa kira apa saja fahaman, kata Khairuddin. Pada 27 Jun lalu, FNT melaporkan Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu bersetuju bertemu dengan Mahathir berkait proklamasi orang Melayu selepas Aidil-Adha. Katanya beliau membaca 12 agenda dalam proklamasi itu yang disifatkannya sebagai amat baik, agak baik, dan menjadi asas prinsip perjuangan parti pimpinannya. Menurut Perdana Menteri ke-8 itu, agenda dalam perlembagaan negara, hak istimewa orang Melayu dan Islam selain memertabatkan ekonomi bangsa, sudah lama diperjuangkan bersatu lebih awal daripada proklamasi orang Melayu yang diasaskan Mahathir Mac lalu. Saya nak tanya, sebelum ini, parti yang dianggotai oleh Mahathir dan Muhyiddin, yaitu UMNO, yang juga berasaskan Melayu Islam, adakah itu tidak memertabatkan ekonomi bangsa Melayu? Padahal mereka adalah pemimpin dalam UMNO sebelum ini. Adakah mereka mau mengatakan bahwa hanya bersatu saja yang boleh memertabatkan bangsa Melayu Islam? Pada pendapat saya, UMNO sudah terbukti memartabatkan bangsa Melayu dan Islam. Jadi, apalagi yang Mahathir dan Muhyiddin mahu?
Mahathir sebelum ini berkata, proklamasi itu bertujuan menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Ia menarik sokongan dan ditandatangani beberapa pemimpin parti pembangkang, termasuk Presiden PAS Hadi Awang dan Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azmud atas kapasiti persendirian. Menjadi persoalan sekarang ialah kemana hala tuju muafakat nasional. Muafakat nasional hilang, proklamasi Melayu datang. Lepas proklamasi Melayu, apa pula yang jadi? Sedangkan muafakat nasional pun mau diperkukuhkan oleh pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional. Awal Jun, Mahathir dilaporkan berkata sedia bekerja sama dengan Muhyiddin sekali lagi. 3 tahun selepas hubungan mereka renggang susulan langkah Sheraton, menyebabkan menyaksikan pentadbiran Mahathir ketika itu tumbang dan digantikan dengan Perikatan Nasional, pimpinan ahli Parlimen Pagoh berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.